Secara umumnya, perahu besar Terengganu terdapat 4 jenis perahu. Yang pertama adalah dogol, yang kedua pinis dogol, yang ketiga pinis gobel, dan yang keempat adalah dipanggil anak beda. Sejarah pelayaran Terengganu dan juga penggunaan perahu besar Terengganu tidak dapat dipastikan secara bertulis. Namun demikian, dikatakan pada 1765 Sultan Mansur I Yadak Shah ataupun Marhum Janggut dikatakan telah berlayar ke perairan Kelantan dan juga selatan Tai menggunakan lebih kurang dengan 40 perahu besar untuk ke sana, dan inilah salah satu bukti menandakan penggunaan perahu besar di Terengganu. Selain itu, dapat juga dalam catatan daripada pihak British dan juga daripada Perancis mengatakan Sultan Terengganu, iaitu ketika itu Sultan Mansur I juga mempunyai dan merupakan seorang pedagang kapal perahu besar dan berlayar ke negara Siam dan juga Kemboja untuk mendapatkan beras. Lokasi dia berdagang ataupun pelayaran dia adalah sekitar Terengganu, Kelantan dan juga selatan negeri Siam. Okey, mana ketiga lagi adalah dia lokasi pelayarannya meliputi Senggora, Bangleng, Meklong dan Samut Songkram. Antara barang-barang dagangan yang di Terengganu ni ke negara-negara tersebut adalah seperti kayu kayan, lepas rantus, kain-kain dan juga kelapa kering ataupun kopra. Okay. Di Terengganu, di Museum di Terengganu sekarang kita dapat 2 jenis perahu besar, iaitu penis gobel dan juga penis dogol. 2 jenis perahu ini adalah satu-satunya yang masih wujud di Terengganu dan juga di Malaysia. Di belakang kita ini terdapat 2 jenis perahu besar yang dimiliki Museum di Terengganu. Yang mana yang pertama adalah perahu yang daripada jenis pinis gobel, dan ini adalah sebelah ini adalah daripada jenis pinis dogol. Okey. Sedikit sejarah saya maklumkan, iaitu dari perahu pinis gobel diberi nama adalah perahu Sabah T82. Asalnya pada perahu ini dikatakan dibina ataupun ditimbal pada tahun 1925 dan dikatakan dimiliki oleh Haji Muhammad, iaitu menantu kepada Haji Muhammad Kaya, seorang saudagar perahu besar pada ketika itulah. Dan dan pada tahun 52 perahu ini telah dijual oleh anaknya, iaitu Haji Mak Zain, kepada seorang nahkoda dari Cina, iaitu yang bernama Teo Tiong Kin, iaitu dia juga dikenali sebagai Saleh King di kalangan orang Melayu lah di Terengganu ni. Dan pada 1954 perahu ini telah diberi nama perahu Sabah T82 oleh Saleh King tadilah. Sebelum itu pada ketika ia dimiliki oleh Haji Muhammad, iaitu menantu kepada Haji Muhammad Kaya, ia diberi nama Seri Telaga. Itu dah sedikit sebanyak tentang sejarah perahu besar Sabah T82. Pada 1982, perahu Sabah T82 ini telah dijual kepada Museum Terengganu dengan nilai yang RM14,000 pada ketika itulah. Manakala perahu pinis dogol, iaitu yang diberi nama perahu Kemajuan, ini adalah dibina pada lebih kurang tahun 1946 dan ditimbal dan dibina selama 8 bulan dan ditimbal oleh juru timbal daripada Pulau Duyung, dan telah berlayar pelayaran pertamanya adalah pada tahun 1947 ke Bangleng untuk mendapatkan garam sana. Dan
telah operasi pelayarannya telah diberhentikan daripada 1980-an dan dijual kepada Muzium Terengganu dengan harga lebih kurang 15,500 satu buah. Penubuhan Muzium Negeri Terengganu, kita berfungsikan pada 3 aspek utama. Yang pertamanya Islam, yang keduanya kraft dan yang ketiganya maritim. 3 fungsi utama yang menjadi konsep penubuhan Muzium Negeri Terengganu ini. Jadi pada peringkat awalnya, Muzium Terengganu ini ada 3 pilihan ataupun lokasi untuk tubuh Muzium Terengganu, untuk bina kompleks muzium ini. Yang pertama di Kuala Ibai. Kuala Ibai itu lepas dipikir-fikirkan dari segi maintenance yang tinggi, dengan kos kita bimbanglah dari segi keselamatan koleksi kita. Jadi lalu dah berubah pada pilihan yang kedua, iaitu di Gong Badok. Gong Badok ni kawasan penasian. Kita bimbang juga kawasan itu untuk jadikan sebagai kompleks muzium kerana takutlah yang tidak sesuai dengan untuk pelawat. Jadi adalah pilihan ketiga. Pilihan ketiga itu Bukit Losong ni lepas dia timbang-timbang rupanya sangat sesuai sebab kitanya ada budaya maritim. Letaknya tepi sungai. Lalu lokasi Bukit Losong ni dipilih sebagai kompleks muzium Terengganu untuk bina kompleks muzium Terengganu. Jadi Muzium Maritim ataupun yang ada di Kuala Muzium Terengganu merupakan yang pertama di negara ini. Tempat lain tak ada lagi. Muzium Terengganu lah yang pertama Muzium Maritim. Dengan koleksi-koleksi kita ni merupakan koleksi-koleksi yang original. Bukannya kita buat baru, tidak, tapi adalah merupakan koleksi-koleksi original dan yang paling menjadi focal pointnya iaitu 2 buah perahu besar. Kat belakang 2 perahu besar tu yang sempat kita selamatkan. Tempat lain dah tak ada, cuma di Muzium Terengganu saja ada koleksi perahu besar itu. Perahu Sabah dan juga perahu Kemajuan. Yang ini merupakan original yang dulu dah tenggelam dalam air, kita angkat balik, kita selamatkan. Walaupun dah dimakan usia ratusan tahun, tapi masih lagi untuk boleh ditatapi oleh anak cucu kita generasi sekarang ini. Yang lain itu merupakan koleksi-koleksi lain itu orang boleh kata orang tempat lain pun ada juga, tapi yang ni 2 buah besar tempat lain mana tak ada, confirm. Dan ini dah diiktiraf oleh Jabatan Warisan Negara sebagai objek warisan pada 2015. 2 buah perahu ni dah diiktiraf oleh Jabatan Warisan Negara sebagai objek warisan. Yang inilah yang kita yang kita kata orang koleksi semua ini yang kita nak jaga dan kita pelihara. Dan insya-Allah walaupun keadaan perahu besar kita ni nampak adalah sikit kerosakannya, tapi kita dalam proses untuk kita pelihara. Dan sekarang bersama dengan JKA, dengan Jabatan Pelancongan dan kita akan lantik konsultan dan kita akan lantik juga tukar-tukar mahir daripada Terengganu ni sendiri untuk kita pelihara 2 buah perahu besar ni. Yang insya-Allah kita akan jalan pada tahun ni. Sekiranya mintalah dipermudahkan supaya dapat dijalankan usaha untuk pelihara 2 buah perahu besar ni. Jadi di Muzium Maritim ni kalau secara asasnya kita ada galeri perikanan yang mana itu berkaitan dengan masyarakat Terengganu. Sebab maritim adalah berkaitan dengan air. Bukan saja laut, tapi juga sungai dan juga paya ataupun sawah padi. Jadi kalau kat galeri perikanan tu, kita ada peralatan-peralatan yang digunakan. Di laut ada, di sungai ada, di sawah padi ada. Itu adalah hasil kreatif masyarakat Terengganu sendiri. Kemudian kita ada galeri pelayaran dan perdagangan. Perdagangan ni kita pamerkan macam mana kreatifnya orang Terengganu dalam segi pembinaan perahu-perahu. Sebab orang Terengganu ni dia orang bina perahu sendiri. Jadi bila besar sangat ni dia panggil perahu besar. Dia buat sendiri di sini, ramai tukang-tukang yang ada di Terengganu ni yang mahir dalam bidang pertukangan untuk buat perahu. Dia orang sini orang dulu masuk hutan sendiri, tebang pokok kayu balak, pilih kayu sendiri, kemudian bawa balik, hanyutkan ke sungai dan ada orang buat sendiri semua itu. Jadi cuma bezanya tukang-tukang Melayu Terengganu dulu teknik dia orang kepakaran ni ada dalam kepala. Dia tak menulis. Itu sampai dalam masa sekarang ni kita nak dokumenkan kepakaran dia orang itu. Dan belum terlambat lagi lah. Yang ni lah, kepakaran ni lah yang akan kita gunakan untuk kita pelihara perahu besar. Kita tak boleh ambil tukang luar, kita ambil tukang Terengganu juga. Sebab ni adalah hasil tangan orang Terengganu. Yang ni perahu besar ni, berlayar ke Malay, Archipelago dan juga ke Indochina lah. Bukan kata setakat negeri Terengganu, tapi berlayar ke luar Terengganu. Ada yang berlayar ke Siam, ada kita bawa hasil-hasil Terengganu, kita tukar di sana, kita belikan ramak balik ke ke Terengganu. Jadi terdapat banyak bukti bahawa perahu-perahu besar kita ini dah berlayar sampailah ke Sri Lanka, Indochina semua. Ada bukti.
Jadi inilah kalau kata kita perahu besar ni merupakan satu keagungan ataupun kehebatan masyarakat Terengganu dari segi industri maritimnya. Cuma sekarang ni kepakaran tu dah kata orang makin berkurangan kerana dah ada teknik-teknik baru. Itu tukar dah daripada kayu, sekarang kita banyak gunakan fiberglass yang lebih ringan, yang lebih mudah. Jadi perahu-perahu yang aslinya yang menggunakan seperti kolek, payang menggunakan kayu dah semakin berkurangan sambutannya. Konservasi perahu besar merupakan satu proses kerja-kerja pemeliharaan ataupun pembaikan pada badan perahu. Perahu ini tahun 2023 merupakan proses ataupun kali kedua kerja-kerja pemeliharaan dibuat terhadap perahu besar Sabar dan juga perahu besar Kemajuan. Kerja-kerja pemeliharaan perahu besar ini akan mengalami beberapa proses, iaitu proses pertama kerja-kerja dokumentasi awal. Dokumentasi itu kita merekod segala kerosakan, apa jua perkara yang berlaku ke atas badan perahu tersebut. Proses kedua ialah kerja-kerja pemeliharaan ataupun kerja-kerja konservasi semasa, di mana kerja-kerja pembaikan akan dijalankan terhadap ataupun ke atas tempat-tempat yang mengalami kerosakan. Dan proses yang ketiga ialah kerja-kerja dokumentasi selepas kerja-kerja pemeliharaan atau pembaikan dijalankan. Mengikut sejarah ataupun kerja yang telah dibuat pada sebelum ini, iaitu pada tahun 2010, masa yang diambil untuk menyiapkan kerja-kerja konservasi perahu ini memakan masa selama 1 tahun 7 bulan. Jadi kerja-kerja ini berjalan daripada segi pembersihan perahu itu sendiri, membuang ataupun membersihkan bahagian-bahagian yang rosak dan juga menggantikan bahagian-bahagian yang rosak kepada bahagian yang barulah menggunakan bahan ataupun material yang sama dengan yang asal. Konservasi perahu besar ini mengalami kerosakan kerana antara satu faktornya ialah perahu ini terdedah kepada alam sekitar. Hujan dan panas itu merupakan salah satu faktor utamalah kerosakan pada bahan utama perahu, iaitu permukaan kayu. Jadi bahan yang digunakan oleh perahu besar, kedua perahu besar Kemajuan dan perahu besar Sabar ini menggunakan kayu cengal. Kayu cengal yang pada kerja-kerja konservasi 2010 adalah menggunakan kayu cengal tempatan oleh tukang perahu Terengganu. Perahu besar Sabar dan juga perahu besar Kemajuan didaftarkan oleh Jabatan Warisan Negara sebagai objek bersejarah pada tahun 2010. Jadi oleh itu, untuk kerja-kerja konservasi pada tahun 2023 ini, prosesnya agak panjang kerana ianya juga akan melibatkan Jabatan Warisan yang akan memantau perkara-perkara semasa kerja-kerja pemeliharaan dijalankan.